adalah tentang sorting dan subtopik yang kedua adalah tentang searching. Okay, untuk sorting kita akan tengoklah apa dia sorting, methods of sorting. So kita akan tengok nanti ada 5 jenis, 5 method yang kita boleh gunakan untuk buat sorting. Okay, dan kita akan cuba buat praktis untuk sorting lah. Saya rasa hari ni kita fokus pada sorting sahaja dulu. Okay, and then next nanti tengoklah sempat tidak untuk topik searching, sebab searching ni sikit je. Okay, so kita tengok sorting. Okay, sorting refers to arranging data in a particular format. Okay, apa maksud sorting? Sorting maksudnya kita cuba untuk menyusun, menyusun data-data dalam format yang tertentu, sama ada susun tu secara menaik ataupun susun secara menurun. Okay, sorting algorithm specifies the way to arrange data in a particular order. Okay, secara defaultnya bila kita buat sorting, secara default kita akan susun data itu secara menaik. Okay, menaik, kecuali dalam soalan diminta awak untuk susun ataupun sorting data secara menurun, descending order. Itu baru awak buat secara menurun. Okay, tapi kalau dia tak menyatakan nak sorting tu menaik ke menurun, defaultnya kita akan sorting secara menaik, kecil ke besar. Okay, the importance of sorting lies in the fact that data searching can be optimized to a very high level if data is stored in a sorted manner. So, kita kepentingan, apa antara kepentingan untuk sorting adalah sebabnya kita akan gunakan kaedah sorting ini bila mana kita nak buat data searching. Okay? Bila kita nak buat data searching, so kita perlu, kalau data itu dah memang sorted, tak ada masalah. Tapi kalau data itu belum sorted, so kita perlu buat sorting. Supaya data yang kita nak cari, kita nak search itu senang untuk kita access, senang untuk kita buat traversal dan jumpa data yang kita nak cari. So that's why sorting ni penting bila kita ada set of data yang banyak, yang belum ter-access, kita buat sorting dulu. The sorting is also used to represent data in more readable formats. Of course, bila saya bentangkan data kepada mana-mana, mesti kita akan sort data tu. Okay? Macam contohnya, saya akan sort lah, katalah saya nak bentangkan data pelajar kelas DDTN3. Saya akan sort ikut nombor pendaftaran. So, dia nampak lebih teratur. Kalau kata nak cari pelajar dengan nombor pendaftaran sekian-sekian, so saya dah boleh extract direct kepada nombor tersebut, sebabnya dah memang susun secara terpisih, sorted. So dia data tu akan menjadi more readable formats, lebih mudah untuk dibaca, diteliti dan mudah untuk kita buat data searching. Right. So method of sorting. So sorting methods, kita ada 5 jenis ataupun 5 kaedah untuk buat sorting, iaitu selection, insertion, bubble, quick and merge. Okay, bubble, quick and merge. So saya akan terangkan, tunjukkan, demokan. Saya sebab tu topik 6 ni, yang part sorting ni saya tak letakkan nota. Sebabnya saya lebih suka saya demo terus macam mana nak buat sorting dia. So you all buatlah catatan. Bila saya demo tu, terus buat catatan dan fahamkanlah. Kalau tak faham, boleh tanya terus. So kalau selepas kelas boleh cari je mana-mana webpage nota yang berkaitan dan boleh gunakan untuk pemahaman. Okay, tapi saya tak provide nota, saya hanya provide demonstration untuk sorting. Alright, so kita pergi tengok kepada selection. Sebab tu selection, slide ni saya letakkan kosong sebab saya nak demo. Okay, katalah saya ada set of numbers yang masih belum sorted. Okay, katalah saya ada nombor, okay, saya akan tulis. Saya ada 15, saya ada 6, saya ada 12, saya ada 3, saya ada 14, 10,
dan 5. Kita katalah saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nombor ni. Saya nak buat menggunakan, nak sort. Data ni tak terisi, berterabur. Dia tidak dalam keadaan tersusun. So, saya nak sort, saya nak susun dia menggunakan kaedah selection. Okey, perhatikan betul-betul. Bila menggunakan kaedah selection, caranya adalah kita akan pilih mana nombor yang paling kecil. Okey, sebab kita nak susun ni menaik. Menaik, maksudnya kecil ke besar. Betul? Menaikkan, sorted menaik. So, bila sorted secara menaik, kita akan ambil yang kecil lah dekat depan, letak kat depan. Dan yang besar sekali nanti kat belakang. So, kita akan pilih, kita akan tengok mana nombor yang paling kecil. Kita swap kedudukan dia dengan posisi yang sepatutnya. Contoh, bila saya perhatikan set ni, saya perhatikan 3 ni adalah nombor yang paling kecil. So, apa yang saya buat? Saya nak you all buat step ni mesti sama macam you all jawab latihan nanti. Saya tak nak you all buat macam-macam step, version of step. Bila kita tengok set soalan, jumpa mana nombor yang paling kecil, so kita bulatkan. So, itu nombor yang paling kecil. Bulatkan dan kita letakkan arrow supaya dia berada di depan sekali. So, itu kedudukan dia. Kita buat arrow macam ni. So, nanti dia akan swap kedudukan dia, akan exchange the position. 15 akan pergi dekat tempat 3, 3 akan pergi dekat tempat 15. So, 3 saya akan letak dekat depan ni. Dan saya gariskan. Garis ni maksudnya saya pakukan dia. Saya pakukan dia, saya matikan dia. Maksudnya memang kat situlah tempat dia. Okey. Kemudian yang lain saya salin balik. 6, 12 dan 15 ni since kita dah exchange, dia berada kat sini. 15 kita tak boleh pakukan sebab kita tak tahu lagi memang betul dia kat situ ke tidak. Tapi 3 memang confirm memang dia adalah nombor yang paling kecil dan kat situlah tempat dia. So kita pakukan dia. So dia tak berubah dah lah. Okay, so yang lain kita just salin balik. 14, 10 dan 5. Boleh faham? Faham. Okey, seterusnya adalah nombor yang kedua kecil ada apa? 5. So kita bulatkan pula 5 dan kita exchange dia dengan 6. Okay. So 3 kita buat turun and then 5 kita buat kat sini, kita dah exchange, pakukan dia. 6 kita letak ujung lah, kita tukar kedudukan dia. So yang lain kita salin buat turun balik, tak ubah apa-apa. 12, 15, 14 dan 10. Okay, next adalah 6. So kita bulatkan 6, dia akan exchange dengan 12. So 3 pakukan, 5 pakukan dan 6 pun kita boleh pakukan sebab memang ikut urutan kat situlah tempat dia. Okay, yang lain kita salin balik. 15, 14, 10 dan 12. Alright, so next adalah 10. So kita highlightkan 10. Kita nak switch dengan 15. So salin balik 3, 5, 6, 10, 14 sini kita buat turun balik dan 15 exchange, 12 pun sama. Okay, now 12. So 12 akan exchange dengan 14. So 3, 5, 6, 10, 12. Pakukan dia. Kemudian 15 sini, 14 sini. Next adalah 14. So 14 akan exchange dengan sini. Lima, pakukan 6, 10, 12, 14, pakukan dan 15. Even tinggal 15 saja, awak still kena bulatkan dan
again, ulang. Jawapan yang last sekali mesti semua nombor telah dipakukan. Semua nombor telah kita check untuk sortkan dia. 14, 14 dan 15. Pakukan. Sampai sini. Okay? Dia faham ke? Faham Puan. Faham jadinya awak kena tengok apa nombor mana yang awak nak bawa exchange, awak gunakan dan tarik arrow untuk dia exchange dekat mana posisi yang sepatutnya dia berada. Dalam jawapan awak nanti saya nak awak lukis dengan cara yang macam ni. So mana tempat yang boleh kita dah ubah, pakukan dia sampailah nanti ulang step tu sampailah hujung nanti semua nombor telah dipakukan, meaning that semua nombor itu telah diuji untuk sorted dia. Okay, ini adalah kaedah selection. Ini kaedah selection. Next. Ada soalan tak untuk yang ini sebelum saya move on kepada yang kaedah yang kedua? Saya akan tunjuk tiga kaedah luar ini. Tiga kaedah dulu untuk exam 4. Okay, kita tengok selection. Okay, selepas selection kita akan tengok pula okay, lepas selection kita akan tengok insertion, lepas tu kita tengok bubble. Bubbles, kemudian kita ada merge sort, dan satu lagi kita ada big sort. Sekejap tengok save pula. Kita dah tengok selection. Kita nak tengok insertion pula. Okay, kita guna yang samalah 5, 6, 12. Kita guna balik nombor yang sama. Contoh yang sama. 5, 6, 12, 3, 14, 10. 3, 14, 10, 5. Okay. So kalau guna kaedah insertion, kita tengok pula kaedah yang kedua. Okay, untuk kaedah yang pertama tadi ada soalan tak untuk selection? Tak ada pun. Boleh faham ya? Kita pilih yang mana paling kecil dan kita swap exchange tempat kedudukan dia dengan di mana yang sepatutnya dia berada lah. Okay, so kalau yang ini insertion, dia lebih kurang macam selection. Ini lebih kurang. You akan pilih nombor yang paling kecil letak dekat depan. Tetapi you tak swap, you tak exchange kedudukan. Okay, cara dia macam ni. So kita nampak 3 ni akan kat depan kan? So dia akan berada di depan. So apa yang berlaku, 3 ni kita bawa ke depan dan pakai. Dan dia yang lain tu ke belakang. Dia tak exchange. 5, 6, 12, 14. Dia 5 dua kali tu. Oh 5 dua kali sepatutnya apa? Ya. 15. Itu 15. Macam tu. Okay. Boleh, faham tak? Faham tak? Faham ke kelas? Faham Puan. Berat mulut, tak sarapan lagi ke? Okay, lepas tu kita ada 5. So 5 ini akan berada di sini. So 3, 5. Pakukan dia. Yang lain kita tolak ke, tak pakukan untuk insertion macam tu. Dia insert, dia menyelit dan dia tolak. Dia paksa yang lain-lain tu ke belakang. 6, 12,
15, 10. Next adalah 6. Okay, dekat sini. So, kita buat turun 3, 5, 6. Okay, dan yang lain tu kita tolak ke belakang. 15, 12, 14, 10. Next adalah 10. Jadi akan sini. So, kita buat turun 3, 5, 6, 10, 15, 12, 14. Next adalah 12. So, kita 5, 6, 10, 12, 15, 14. Okay, next adalah 14, tutup kedudukan. So 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15. Dan ini lain-lain sekali. Walaupun dia yang terakhir, kena juga bulatkan dia. So 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15. Okey. Boleh? Dapat tak? Nampak Wan? Boleh Puan. Okey. Boleh tak bezakan antara insertion dan selection tadi? Boleh main. Boleh eh? Okey. Kemudian kita tengok pula kepada jenis bubble. Okey, untuk bubble saya akan ambil sampai 5 nombor je lah. Nak tunjuk contoh sebabnya bubble ni dia akan kalau kata nombor tu tak sorted dia akan jadi panjang di penjana kerja. So saya cuba ambil 5 nombor yang pertama 15, 6, 12, 3, 14. Okey, 15, 6, sekejap. Silap. Saya kena letak tepi sikit. Okey, 15, 6, 12, 3, 14. 12, 3, 14. Okey. Bubble sort dia akan kita akan buat comparison secara berpasangan. Pair. Kita yang pertama kita akan compare yang ini. 15 dengan 6. So mana nombor yang kecil kita akan pergi ke sebelah kiri, yang besar pergi sebelah kanan. So yang ini kita akan exchange lah. 6 pergi sini, 15 dekat sini. Okey, yang lain kita buat turun. 14, 3, 14. Kemudian kita check pula dengan yang sebelah dia. 15 dan 12. So again kita akan buat exchange. Iaitu 12 ke sebelah kiri, 15 ke sebelah kanan. 3, 14. Next kita tengok again kena exchange lagi. 6, 12, 3, 15, 14. Okay, next yang ini 6, 12, 3, 14, 15. Okay, habis lah kan? Betul ke? Dah habis kelas? Hello? Habis dah Puan. Kita dah buat comparison dah. Dah habis buat comparison. Tapi masih lagi belum sorted. Betul tak? Okay. So apa yang kita kena buat? Kita kena ulang. Kita akan ambil yang ini untuk jadi start balik. 6, 12, 3, 14, 15. Ambil yang paling last pada masa yang pertama ni kita bawa untuk kita buat semula sekali lagi. Okay, 6 dengan 12. Sorted dah kan? So salin je. Kalau yang dah memang sorted, salin. Okay. Okay. Kemudian 12 dengan 3. Kena exchange. So 6,
3, 12, 14, 15. 12 dengan 14 memang dah sorted, tapi salin je balik. 6, 3, 12, 14, 15. Dan next last adalah ini 6, 3, 12, 14, 15. Okay, dah habis. Tapi bila kita tengok masih lagi belum sorted. So again kita akan ulang balik. Yang ini buat atas. So 6, 3, 12, 14, 15. So kita tengok ini 3, 6, 12, 14, 15. Walaupun dah sorted, kita kena ulang, habiskan step tu sampailah selesai. Tak boleh tinggal sekerat-sekerat. Okey, so barulah kita tengok dah sorted. So kita gariskan lah, menandakan data kita dah sorted. Okey, boleh faham tak untuk bubble sort? Cara bubble sort bekerja, dia akan compare sebelah-sebelah. Dia bukan tick. Dia sebelah-sebelah dia compare. So kalau nampakkan bila habis compare fasa yang pertama, ini kita panggil sebagai loop 1. Loop 1. Masih lagi belum complete, so kita akan ulang, dan ini adalah loop 2. Loop yang kedua. Okay, masih lagi belum sorted, so kita akan ulang, ini adalah loop 3. So untuk soalan ini, dia ada 3 loop untuk mendapatkan data itu sorted. Boleh faham? Boleh faham ke? Faham Puan? Okay. So itu adalah macam mana bubble sort bekerja. Okay. Dah, you all buat catatan sebab lepas ni nak buat latihan. Buat catatan masing-masing. Okay, seterusnya adalah kita tengok pula macam mana merge sort bekerja. Merge sort, okay, kita ambil contoh yang bubble ni lah. 15, 6, 12, 3, 14. Okay, 15, 6, 12, 13, 15, 3, 12. Okay, merge sort dia gunakan kaedah divide and conquer. Bahagi, pecah dan perintah. Divide and conquer lah. Konsep dia adalah bila dapat set data macam ni, kita akan bahagian kepada 2 bahagian. Tak kisah sama ada awak nak ambil, kalau saya ambil 3, sebelah kiri saya ambil banyak sikit lah. Kita pecah kepada 2 bahagian. So awak kena tuliskan arrow. So sebelah sini adalah 5, 15, 6, 12. Dan dekat sebelah sini adalah 3 dan 14. Kita divide dulu, kita pecahkan dia. Okay, yang ini seterusnya kita akan pecahkan juga kepada 2 bahagian. Kita pecahkan 15 dengan 6 sebelah sini, dan satu sini lagi 12. Okay, yang untuk yang ini pun kita pecah kepada, okay, kalau macam ni kita dah ada 2 saja kan. Kita akan pecahkan kepada, asingkan 3 dan 14. Yang ini kita bawa turun dari 12. Yang ini kita pecah. Kita akan pecahkan sampai semua tu jadi single. Semua jadi satu. Sekarang kita pecahkan 15, 6, 12, 3, 14. Semua jadi single Okay, ini adalah apa yang kita panggil sebagai proses pecah. And then kita akan, ini kita gariskan sini. Ini kita panggil sebagai divide. Lepas kita divide, kita akan masuk kepada proses conquer. Proses conquer ni maksud kita gabungkan semula dalam masa yang sama kita sort. Contoh 15 dengan 6 kita akan gabungkan semula. Tapi kita sort terus. 6 lebih kecil daripada 15, so 6 di sebelah kiri. 15 di sebelah kanan. 12 dia single. So kita just bawa turun je 12.
3 pun single. So kita buat turun je 3. 14 pun, 3 dengan 14 ni kita boleh gabung. Sorry. Yes. 3 dengan 14 kita boleh gabung. 20 ni kita tak boleh gabung sebab dia memang seorang je. Single, tak ada partner dia. So 3 dengan 14 ni ada partner dia. So kita gabungkan dan kita sort dan memang 3 sebelah kiri, 14 sebelah kanan. Okay, now sebelum kita nak gabungkan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita gabungkan dulu yang ini sebab dia ada 3 kan. So kita gabungkan yang ini dulu. So bila kita gabungkan 6, 15 dan 12, kita akan susun secara menaik. 6, 12 dan 15. Okay. Yang ini tak ada kan? Dah memang dah sorted dah. Okay, so sekarang kita gabungkan yang ini dengan yang ini pula. Bila gabungkan, kita akan susun 3 dulu. 6, 12, 14, 15. Okay. Selesai. Ini adalah kaedah merge sort. Yang mana pastikan you all ada membuat pemecahan, buat divide proses. Dipecahkan, kalau macam nombor ni ganjil, saya buat 3-2. Kalau nombor ni genap, dah senang buat 3-3 je dulu. So kalau 3 kita pecahkan lagi, 2 dan 1. So just buat turun saja. Bila kita akan pecahkan sehinggalah semua nombor tu jadi single. Bila dah single, kita akan masuk kepada fasa conquer. Conquer kita akan mergekan balik dan dalam masa yang sama kita sort dia terus. So kalau kata dia memang dalam kedudukan yang betul, just buat turun. Macam 3, 14 ni kita buat turun je. Tapi macam 15 dan 6 ni kita tukarlah kedudukan dia. So 6 berada di sebelah kiri. Macam itulah juga bila kita gabungkan 6, 15 dan 12. So kita susun terus. 6, 12, 15. Dan seterusnya sampai habis. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Ada soalan tak? Puan, Ya. yang untuk kan dah lepas yang 15, 6, 12 bahagi kepada 2 tu kan Puan kan? Macam mana sini? Yang 15, 6 dengan 12 tu bila dah dipecahkan kan bagi, jadi 2. Aha. Boleh ke kalau macam sebelah buat satu nombor, sebelah lagi buat 2? Tapi dia still bahagi 2 Boleh. lah. Okay. Tak ada masalah. Kalau pecahkan 2-1, 1-2 tak kisah. Boleh. As long as last nanti dia pecah kepada single and dia gabung lagi. Boleh? Boleh Puan. Alright. Ada lain? Ada lain? Soalan lain? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya nak teruskan dengan jenis yang terakhir iaitu quick sort. So saya akan ambil quick sort ni, saya akan ambil yang 15. Okey, sekejap 15. Ini 15. Ini panjang. 9, 6, 12, 13, 14, 10, 5. Okey. Boleh? Fokus dengan quick sort ni. Sekejap Boleh saya teruskan dengan quick sort? Boleh buat. Jadi Okay, so untuk quick sort,
dia ada satu yang kita panggil sebagai pivot. Pivot P-I-V-O-T. Kita akan pilih satu nombor untuk dijadikan sebagai pivot. Pivot ni akan jadi sebagai nombor penanda arasan. Kita akan ambil pivot ni untuk kita buat penanda arasan. Okay, contoh, biasanya saya nak selaraskan bila kita diberi set of numbers, awak pilih je nombor yang pertama sebagai pivot. Bulat je terus. So, itu adalah pivot. Okay. So, dalam quicksort, kaedah dia, lepas kita pilih satu nombor jadi pivot, kita akan susun nombor yang selain daripada itu, kita akan susun guna kaedah binary search tree. Mana yang lebih kecil daripada pivot berada di sebelah kiri, mana yang lebih besar daripada pivot berada di sebelah kanan. So, saya akan letak dulu pivot itu kita akan susun. Kita akan susun. Okay, 15 ni kita biar, dia tak diambil kira sebab dia adalah kita punya pivot kita. Okay, kita tengok 6. Okay, 6 lebih kecil daripada 12. So, kita letak dia di sebelah kiri lah. 12 lebih kecil daripada 15. Letak sebelah kiri juga. 3 pun lebih kecil. 14 pun lebih kecil. 10 pun lebih kecil. 5 pun lebih kecil. Semua ni lebih kecil daripada 15. So, bila semua ni lebih kecil daripada 15, semua ni berada di sebelah kiri 15. Betul tak? Betul tak? Betul. So, kita terus letakkan 15 di sini dan pakukan dia. Maksudnya, memang situlah tempat dia. Sebab confirm yang lain tu berada sebelah kiri. So, takkan ada dah yang kat sebelah kanan. So, 15 tu, di situlah kedudukan dia. So, kita boleh pakukan terus dia. Faham? Faham? Faham kan? Okay, so belah kanan dia tak ada apa. So, dia ada nombor yang terakhir. Okay, sekarang bila dah dipakukan, sekarang kita ada set nombor yang ini, belum lagi kita check. So, again, kita akan ambil nombor yang pertama sebagai pivot. So, 6 akan jadi pivot pula. 6 pula akan jadi pivot. So, kita tengok 12 lebih besar daripada 6. So, letak 12 ni sebelah kanan lah. 3 lebih kecil daripada 6. So, letak 3 sebelah kiri. Okay. 14 lebih besar, so sebelah kanan. 10 lebih besar daripada 6, sebelah kanan. 5 lebih kecil daripada 6, so sebelah kiri. Nampak tak? Sekarang ni kita asingkan. Sebelah kiri ni, ini adalah lebih kecil daripada 6. Ini adalah lebih besar daripada 6. Okay. 15 ni kita just buat turun lah sebab dah memang situ kedudukan dia. So, bila dah kita dah asingkan lebih kecil dan lebih besar, 6 kita akan letakkan di tengah-tengah. So, ini adalah kedudukan 6 yang sepatutnya. Boleh faham? Sebab kita dah susun dah. Yang sebelah kiri lebih kecil daripada dia, yang sebelah kanan lebih besar daripada 6. So, 6 kat situlah kedudukan dia. Betul? Dapat tak? Dapat kan? Okay. So, sekarang ni, mana lagi nombor yang belum kita pakukan? Kita ada dua bahagian. Ini bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua yang belum disemak kan. 6 dengan 15 lah memang confirm. Confirm itu tempat dia. So kita boleh buat turun je 6 dekat sini, 15 dekat sini. Itulah memang confirm tempat dia. Right? Boleh? Boleh pun. Okay, sekarang kita tengok yang sebelah kiri. Bahagian yang ini, of course, kita akan repeat step yang sama. Kita akan ambil nombor yang pertama jadi pivot. Okay, pivot. Okay, kita check dulu. 5 lebih kecil ke lebih besar daripada 3? Lebih besar, so dia di sebelah kanan lah. Dan dah tak ada dah apa nombor kan. So sini dah tempat 3 tu. Dan kita pakukan dia. Okay. Okay, yang sebelah sini pula, kita akan pilih 12 sebagai pivot. Kita boleh buat serentak. Ada 2 ataupun 3 pivot ikut berapa banyak set yang kita ada. Set nombor yang ini, 12 kita akan pilih sebagai pivot. Okay, kita akan tengok. 14 lebih besar daripada pivot, so dia berada di sebelah kanan. 10 lebih kecil daripada pivot, so dia berada di sebelah kiri. So, 12 akan terletak dekat sini. Di antara yang lebih kecil dan lebih besar. So,
pakukan dia. Dapat tak? Dapat tak? Dapat Wan. Boleh follow? Okay, sekarang kita dah ada. So yang kita boleh buat turun nombor yang kita dah pakukan. 3 kita dah paku, 6 kita dah paku, 12 dah paku, 15 dah paku. Okay, yang masih belum paku adalah kita tengok tinggal satu, bahagian ni satu, sini satu, sini satu. So kita boleh bulatkan semua sekali, jadikan semua ni sebagai pivot. Walaupun tinggal satu, semua nombor perlu dijadikan sebagai pivot. So, kita just bulatkan dan kita buat turun. Memang itulah sebab kita tak ada nak check dengan mana-mana dah. Buat turun je lah. Tapi dia mesti dijadikan pivot dulu. Okay. Boleh? Dapat? Dapat? Boleh ke? Boleh Puan. Okay, so nampak tak kat sini? Untuk yang ini, bila awak buat quicksort, awak boleh pastikan semua nombor itu telah jadi pivot. Semua nombor yang bulat ni, setiap satu telah jadi pivot. Maksudnya semua nombor ni merasa jadi pivot. Dan since nama dia quicksort, dia kaedah dia lebih memang cepat lah untuk dapatkan sorted ni. Hanya perlukan berapa step dia? 1, 2, 3, 4 step. Kalau yang insertion dengan selection tadi sampai 7 step. Tapi dia dalam 4 step tu dia dah boleh dapat sorted. Sebab tu kaedah dia quicksort. Kenapa dia lebih cepat? Sebabnya dia terus dia terus asingkan berdasarkan pivot. Mana yang lebih kecil ke kiri, mana yang lebih besar ke kanan. So dia lagi cepat proses of sorting tu. Okay, sebab tu nama dia quicksort. Dalam beberapa step dia dah boleh dapat sorted data. Alright. Boleh? Saya recap balik ya. Untuk sebab sejenis ni. Yang pertama tadi kita tengok adalah selection sort. Di mana selection sort, ya, kita akan pilih nombor yang paling kecil dan kita akan swap kedudukan dia. Okay. Kita pilih yang paling kecil dan kita swap kedudukan dia. Untuk insertion, kita pilih juga yang paling kecil, tetapi kita tak swap. Kita anjak, kita menyelit di mana tempat yang sepatutnya. Yang lain tu kita just tolak ke belakang. Itu insertion. Kalau bubble kita akan compare secara berpasangan. Okay, kita buat pair comparison. Dan mana yang lebih kecil kita tak sebelah kiri, yang lebih besar kita tak sebelah kanan. Tapi bubble ni dia akan jadi banyak step sebabnya dalam loop yang pertama berkemungkinan masih lagi belum sorted. So kita akan keep repeating untuk loop yang kedua ataupun mungkin ikutlah berapa banyak loop yang ada bergantung kepada data yang awak ada tu, data yang belum sorted tu. Okay, ini adalah bubble sort. Merge sort dia guna kaedah divide and conquer, yang mana kita akan pecahkan set data tu kepada dua bahagian sehinggalah masing-masing menjadi single data. And then barulah move on kepada fasa conquer, di mana kita akan merge semula data tersebut. Dalam masa yang sama kita sortkan data sehinggalah selesai. Okay. Seterusnya adalah quicksort, yang mana quicksort kita akan pilih satu nombor, biasanya nombor yang paling depan, sebagai pivot. So kita akan buat sorted menggunakan pivot. Mana nombor yang lebih kecil daripada pivot akan ke sebelah kiri dan nombor yang lebih besar daripada pivot akan ke sebelah kanan. So dia akan tempatkan pivot itu di tengah-tengah antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan proses tu keep repeating sehinggalah selesai. Boleh faham? Boleh faham? Boleh Wan. Boleh Puan. Okay. Saya open for question answer.
Ada soalan ke tak ada ni? Ada soalan ke tak ada? Tak ada Tak ada pun. pun. Boleh faham? Okay, so saya stop sharing. Okay, sebagai latihan, saya, kita tengok dekat Meet saya akan tuliskan set of number dekat Google Meet. Mana check. Okay, so soalan latihan, salin saya letak dekat chat. So saya nak you all buat. Okay. Okay, soalan yang pertama. Saya bagi 2 soalan sahaja, tapi untuk setiap soalan ni, you all kena buat untuk kelima-lima jenis sorting. Okay, saya bagi 3 soalan lah. Sekejap. Kalau ada nombor yang diputus, beritahu Okay, soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Wan, yang soalan satu tu nombor 16 repeat. Oh, 16 repeat Okay, jap saya buat. 16. Okay, soalan satu ambil yang ni yang baru ni. Itu viral.